Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nur Basla dan juga Dr. Nurul Iliana. Saya Ainul Mardiah dan bersama 3 orang rakan sekumpulan iaitu Muhammad Rifki Amsyah, Dalili Nadila dan juga Nurul Huda Najwa ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Pandangan Mazhab Fiqh dalam kes batal wudu apabila bersentuh antara lelaki dan wanita bukan mahram semasa tawaf. Dah lama sebenarnya wujudnya isu pertikaian berkenaan dengan batalnya wudu apabila berlaku persentuhan antara lelaki dan perempuan bukan mahram. Hal ini disebabkan oleh timbulnya rasa kurang selesa dalam penggelut mazhab Syafi'i, terutama apabila mereka melakukan ibadah haji, umrah dan tawaf. Walau bagaimanapun, perbezaan pendapat ini membenarkan umat Islam di seluruh dunia memilih dan mengamalkan pendapat yang paling kuat serta paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Berikutan tajuk kami iaitu dalam kes batal wudu apabila berlaku persentuhan antara lelaki dan juga wanita bukan mahram semasa melakukan tawaf. Terdapat banyak pandangan yang berbeza. Menurut pendapat pertama iaitu daripada pandangan mazhab Maliki, Imam Ahmad dan salah satu daripada pandangan Abu Hanifah menyatakan bahawa sekiranya berlaku persentuhan kulit antara lelaki dan juga wanita tanpa alas dan disertai dengan syahwat, maka wudu akan terbatal. Tetapi apabila persentuhan tersebut berlaku tanpa syahwat, maka wudu tersebut tidak akan terbatal. Daripada hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim menceritakan bahawa Aisyah berbaring melintangi Rasulullah SAW yang sedang salat, menunjukkan bahawa wudu itu tidak terbatal. Terdapat juga cerita daripada hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasai yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW mengucup sesetengah daripada isterinya dan terus melakukan solat tanpa mengambil wudu. Cerita ini sekali lagi menunjukkan bahawa sentuhan tanpa alas tidak membatalkan wudu sekiranya sentuhan tersebut tidak didatangi dengan syahwat. Untuk pandangan kedua pula iaitu daripada pandangan mazhab Syafi'i dan juga salah satu daripada pandangan Imam Ahmad menyatakan bahawa persentuhan yang berlaku antara lelaki dan juga wanita tanpa alas akan membatalkan wuduk secara mutlak sekiranya kedua-dua belah pihak iaitu lelaki dan juga wanita telah balik dan juga merupakan pasangan ajnabi. Wuduk yang terbatal secara mutlak itu membawa maksud bahawa apabila persentuhan tersebut berlaku dengan syahwat ataupun tidak. Antara hujah bagi pendapat ini adalah terdapat hadis Mu'ad yang menyatakan Rasulullah meminta seorang lelaki mengambil wuduk semula tanpa meminta penjelasan daripada lelaki tersebut adakah sentuhan yang berlaku dengan syahwat ataupun tidak. Pendapat kedua ini berpendapat bahawa sebenarnya hadis yang menceritakan Rasulullah mengucup isterinya lantas solat tanpa mengambil semula wuduk adalah hadis dhaif dan juga mursal. Bagi pendapat ini juga, hadis yang menyatakan Aisyah melintangi Rasulullah yang sedang solat dan baginda menyentuh kakinya adalah diandaikan sentuhan secara beralas ataupun ianya hanya khusus kepada Rasulullah SAW sahaja. Seterusnya, mazhab Al-Zahiri berpendapat bahawa wudu akan terbatal akibat persentuhan yang sengaja secara mutlak dengan syahwat ataupun tidak, berlaku antara pasangan ajnabi atau tidak. Dan jalan hujahnya ialah bahawa persentuhan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua pihak, lelaki dan perempuan secara mutlak dengan syahwat ataupun tidak. Bagi pendapat ini, perbuatan sengaja menyentuh diambil kira sebagai asas batal wuduk kerana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Ayat ini umum menunjukkan bahawa apa sahaja yang dilakukan dengan sengaja adalah diambil kira, termasuklah sentuhan sengaja lelaki dan perempuan dalam kes wuduk. Pandangan mazhab yang terakhir pula ialah daripada Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan satu pandangan lain daripada Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa persentuhan lelaki dan perempuan secara mutlak antara lelaki dan perempuan tidak membatalkan wuduk. Wuduk hanya batal dengan melakukan jima'. Semua hadis-hadis berkaitan isu ini, kucup, tolak dengan kaki dan sentuh tapak kaki dengan tangan, semuanya menunjukkan berlaku persentuhan. Sekiranya perbuatan-perbuatan ini membatalkan wuduk, tentulah Rasulullah tidak meneruskan solat tanpa berwuduk setelah berlaku persentuhan. Perbuatan melakukan solat tanpa berwuduk semula selepas berlaku kucup dan meneruskan solat selepas berlaku sentuhan adalah bukti bahawa sentuhan tanpa jima' tidak membatalkan wuduk. Secara kesimpulannya, pendapat yang rajih dan sesuai diamalkan terutama oleh mereka yang melakukan tawaf, haji atau umrah ialah pendapat yang pertama dan pendapat marjuh mazhab Syafi'i yang mengatakan
batal wuduk jika berlaku sentuhan dengan syahwat, tidak batal wuduk dengan sentuhan mutlak. Pendapat ini menjadi pilihan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertamanya ialah pendapat ini adalah pendapat paling sederhana di antara keempat-empat pendapat tadi. Ia tidak terlalu sukar dan tidaklah terlalu mudah seperti pendapat yang keempat. Keduanya, dalam mazhab Syafi'i pun ada yang berpendapat sedemikian. Wuduk hanya batal jika berlaku sentuhan yang disertai dengan syahwat, seperti yang telah dimaklumkan. Walaupun pendapat ini dianggap marjuh ataupun lemah ataupun daif dalam mazhab Syafi'i, ia masih sesuai untuk dipilih kerana pendapat ini lebih menjana maslahat dalam situasi ini. Akhir sekali, pendapat ini adalah pendapat paling tepat dengan maqasid syariah. Oleh kerana pendapat pertama ini merupakan pendapat paling dekat dengan maqasid syariah, iaitu menjana maslahat dan menolak masyaqqah daripada mereka yang mengerjakan tawaf, haji atau umrah, maka pendapat ini sepatutnya menjadi pilihan dalam situasi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.